Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan tutorial 3 akan membentangkan tajuk pembentangan yang kelima, iaitu penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK dalam penyelidikan sejarah bukanlah sesuatu yang asing, malah menjadi suatu keperluan pada masa kini. Berdasarkan pernyataan tersebut, tunjukkan secara bertulis atau lisan kepentingan kaedah pencarian bahan dalam talian kepada penyelidikan sejarah. Sebelum memulakan perbentangan ini, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Saya, Nur Atika binti Muhammad Nur, dan rakan-rakan saya iaitu Nur Imanina binti Muhammad Kamarul Fadil, Nur Syahirah binti Cik Nudin dan Siti Nur Zulaika binti Muhammad Sufian. Pernyataan tesis bagi kumpulan kami ialah, kami bersetuju bahawa kaedah pencarian bahan dalam talian sangat penting dalam melakukan penyelidikan sejarah. Berikut merupakan isi kandungan bagi pembentangan kami iaitu pengenalan, kepentingan pencarian bahan dalam talian dan juga kesimpulan. Sekarang, saya akan teruskan untuk bahagian pengenalan iaitu pengenalan kepada teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK merupakan teknologi yang sangat diperlukan pada masa kini, khususnya dalam pemprosesan data, dan ruang lingkup bagi tajuk TMK ini juga adalah sangat meluas. Teknologi maklumat dan komunikasi ini juga merangkumi segala aspek dan ini termasuklah dalam aspek pengurusan dan juga pemprosesan maklumat. Teknologi ini juga bukan sahaja merangkumi komputer dan internet, tetapi teknologi maklumat dan komunikasi ini turut merangkumi alat-alat lain seperti radio dan televisyen. Melalui teknologi ini juga, maklumat-maklumat yang penting dan berguna dapat dicapai dengan mudah kerana hanya perlu melayari internet sahaja. Misalnya, teknologi ini juga dapat membantu penyelidik sejarah untuk mencapai segala maklumat yang diperlukan yang berkaitan dengan penyelidikan sejarah, dan segala maklumat ini boleh dicapai dari serata dunia dengan pantas dan mudah. Pada masa kini, disebabkan berlakunya perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi, teknologi maklumat dan komunikasi ini telah digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang dan ini termasuklah bidang penyelidikan sejarah. Perkembangan teknologi maklumat ini telah membuka banyak peluang kepada para penyelidik sejarah dan ini juga telah membolehkan para penyelidik sejarah untuk meneroka pelbagai jenis maklumat dan pengetahuan dengan lebih meluas. Seterusnya, perkembangan demi perkembangan terkini yang berlaku juga telah menyebabkan teknologi maklumat ini telah menjadi sebagai alat pemangkin utama dalam menyebarkan dan menyimpan maklumat. Ini juga telah membantu para pengguna termasuklah para penyelidik sejarah untuk membina pengetahuan baru dalam pelbagai jenis bidang. Perkembangan dalam bidang teknologi maklumat ini telah memberikan manfaat kepada penyelidikan sejarah. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi maklumat ini telah membolehkan pencarian-pencarian bahan dalam melakukan penyelidikan sejarah dapat dilakukan secara atas talian. Oleh itu, para penyelidik sejarah perlu menguasai kemahiran dalam pencarian bahan secara atas talian ini dengan baik. Hal ini dikatakan demikian kerana kaedah pencarian bahan secara atas talian telah menjadi elemen yang sangat penting kepada para penyelidik dalam melakukan penyelidikan sejarah. Pencarian sumber di atas talian dalam melakukan penyelidikan sejarah ini juga dikenali sebagai sumber digital sejarah. Sumber digital sejarah merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengkaji peristiwa masa lampau dan kaedah ini menggunakan sumber-sumber sejarah yang telah diproses secara elektronik. Sumber digital sejarah ini juga disebarkan melalui teknologi komunikasi terkini iaitu internet dan sumber-sumber digital sejarah ini boleh dicapai dari laman-laman web, blog, carian Google, portal pendidikan, perpustakaan, muzium dan arsip digital. Terdapat dua jenis sumber sejarah yang boleh didigitalkan iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri daripada teks, imej, artifak, fosil dan keterangan lisan. Sumber sekunder pula terdiri daripada buku, jurnal, ensiklopedia,
akhbar, risalah dan laporan tahunan jabatan. Kemudahan dalam mencari maklumat ini telah memberikan kemudahan kepada para pengguna dan khususnya kepada para penyelidik sejarah ini dalam mencari maklumat berkaitan dengan penyelidikan sejarah, dan ini telah memberikan banyak manfaat dan kebaikan kepada para penyelidik sejarah dalam melakukan kajian sejarah. Terdapat banyak kepentingan yang boleh diperolehi oleh pengkaji sejarah melalui kaedah pencarian sumber sejarah secara dalam talian ini. Melalui pembentangan ini, kumpulan kami akan membincangkan 3 kepentingan kaedah pencarian sumber sejarah atas talian, iaitu yang pertama, pengumpulan sumber sejarah memudahkan proses heuristik. Yang kedua, ketersampaian verifikasi atau kritik sumber. Yang ketiga, pentafsiran sumber memudahkan proses interpretasi. Sekarang, kita akan masuk kepada kepentingan pencarian sumber dalam talian, dan terdapat 3 kepentingan pencarian sumber dalam talian yang telah kami bincangkan dalam pembentangan ini. Kepentingan pencarian sumber sejarah dalam talian yang pertama ialah pengumpulan sumber sejarah secara dalam talian ini memudahkan proses heuristik. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan heuristik ini? Okey, menurut J.G. Rayner 1997, heuristik merupakan suatu teknik mencari dan mengumpulkan sumber. Kaedah pencarian sumber secara dalam talian ini akan memudahkan proses heuristik kepada para penyelidik dalam melakukan penyelidikan sejarah. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat banyak data dan sumber yang berkaitan penyelidikan dapat diperoleh dengan mudah melalui kaedah pencarian sumber secara atas talian ini. Proses heuristik ini dapat dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ini merupakan sumber yang belum diolah dan belum mengalami proses tafsiran atau analisis. Antara sumber primer ialah rekod-rekod dan fail-fail rasmi kerajaan. Sumber sekunder pula merupakan bahan atau dokumen yang telah dikaji melalui pembacaan bertulis maklumat yang dicatatkan di tempat lain. Sumber sekunder ini juga telah ditafsir dan diolah daripada maklumat asal. Dan kebanyakan sumber sekunder ini kurang kesahihan dan ketulinannya jika ini dibandingkan dengan sumber primer. Antara contoh sumber sekunder ialah buku, jurnal, majalah, akhbar dan ensiklopedia. Pada masa kini, disebabkan perkembangan dan kemajuan dalam teknologi maklumat dan komunikasi, sumber primer dan sumber sekunder ini dapat diakses secara dalam talian sahaja. Hal ini dapat memberikan kemudahan kepada para penyelidik sejarah dalam melakukan pencarian bahan dan maklumat-maklumat bagi melakukan penyelidikan sejarah. Pencarian sumber sejarah secara dalam talian ini juga penting kerana dapat memudahkan proses heuristik dalam sejarah. Sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder ini dapat diakses secara dalam talian melalui pelbagai platform, dan antaranya ialah arsip secara dalam talian, manuskrip dalam talian, e-museum, perpustakaan dalam talian dan e-book atau jurnal. Sekarang saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya, Siti Nurzuleika. Okey, yang pertama ialah arsip secara dalam talian. Pada masa sekarang, bahan-bahan arsip telah boleh kita dapati secara dalam talian kerana pihak Arsip Negara Malaysia telah mula melakukan proses pendigitalan terhadap bahan-bahan arsip. Pendigitalan ini adalah satu pendekatan baru yang membolehkan maklumat daripada bahan-bahan tersebut disebar luas untuk rujukan ramai tanpa ada batasan masa dan tempat, di samping proses pemeliharaan bahan-bahan arsip. Kita boleh lihat bahan-bahan arsip ini dalam laman web Arsip Negara Malaysia, iaitu di www.arsip.gov.my. Dalam kandungan dalam laman web ini banyak memuat naik berkaitan maklumat negara kita sebelum merdeka lagi. Dan jangan risau, maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat yang terbukti kesahihan dan kebenarannya. Tambahan pula, dalam laman web Arsip
ke negara Malaysia ni disertakan sekali dengan Perpustakaan Arsip Negara, iaitu webopack.arkip.gov.my/webopack yang kita boleh akses masuk dan untuk mencari maklumat dengan lebih terperinci. Okey, yang kedua adalah manuskrip dalam talian. Sebelum ini, sekiranya kita ingin mengkaji sesuatu sejarah ataupun sesuatu peristiwa, kita perlu pergi ke tempat peristiwa tersebut dan bagi membaca dan mendapatkan manuskrip asli. Tapi dengan berkembang pesatnya teknologi maklumat kita sekarang, manuskrip ni telah boleh diakses hanya secara dalam talian. Misalnya manuskrip yang telah disimpan di British Library seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Tanah Jawa, Undang-Undang Melaka, kita boleh bacanya di laman web www.bl.uk/manuscript. Selain itu, sekiranya kita ingin mengkaji sejarah kerajaan Champa contohnya, kita boleh akses ke kupilema.wordpress.com/kategori/Champa kerana laman web ini banyak memuat naikkan manuskrip yang berkaitan dengan kerajaan Champa. Pendek kata, dengan wujudnya laman web yang menyediakan akses manuskrip dalam talian ini telah banyak membantu dan memudahkan urusan para ahli sejarah ataupun pengkaji sejarah untuk melakukan penyelidikan mereka. Okey, ini merupakan laman web British Library, iaitu www.bl.uk/manuscript. Kita boleh cari manuskrip yang kita kehendaki di laman web ini. Okey, yang ketiga ialah e-museum. Sumber-sumber dari museum juga dapat diakses secara dalam talian. Contohnya sekarang kita berada di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kita tidak boleh merentas negeri ataupun merentas daerah. Adalah sangat mustahil kita untuk kita pergi ke museum-museum di negeri kita sendiri ataupun di luar pada negeri kita sendiri. Jadi e-museum ni digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan kesahihan dan maklumat secara terperinci mengenai suatu arca ataupun monumen sejarah. Kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni, kita boleh menggunakan platform e-museum ni untuk kita ketahui ataupun untuk kita dapatkan maklumat berkaitan dengan arca ataupun monumen sejarah. Misalnya kita boleh akses ke laman web Wilwak Tikta Online Museum. Dalam Wilwak Tikta Online Museum ni, dia menyediakan banyak maklumat berkaitan dengan arca ataupun monumen peninggalan Kerajaan Majapahit. Jadi e-museum ni sangatlah membantu untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang terperinci seperti tarikh ataupun tempat arca ataupun monumen tersebut dijumpai. Meskipun kita tidak boleh pergi secara bersemuka, secara fizikalnya, kita masih lagi boleh mendapatkan maklumat berkaitan bahan museum dengan hanya melalui e-museum sahaja. Okey, ini merupakan laman web e-museum Wilwak Tikta Online Museum. Kita boleh lihat arca-arca ataupun monumen-monumen peninggalan Kerajaan Majapahit melalui laman web ini, iaitu di wilwaktiktamuseum.wordpress.com. Okey, yang keempat adalah perpustakaan dalam talian. Laman web perpustakaan dapat membantu dalam aspek peminjaman buku kerana buku-buku dapat dicari secara dalam talian dengan cara memasukkan tajuk buku sahaja. Okey, sebenarnya kalau kita lihat, banyak laman web perpustakaan ini telah diaplikasikan oleh institusi pengajian, terutama institusi pengajian tinggi. Banyak institusi pengajian tinggi yang telah mempunyai laman web mereka sendiri untuk memudahkan para pelajar ataupun pensyarah mereka untuk mencari buku-buku rujukan yang dikehendaki. Mereka hanya perlu masukkan nama buku ataupun nama penulis buku, dan segala maklumat berkaitan buku tersebut akan dipamerkan. Misalnya maklumat seperti di rak mana buku tersebut diletakkan. Jadi pelajar tidak perlu lagi meluangkan masa yang banyak di perpustakaan untuk mencari buku yang mereka kehendaki.
seperti yang kita sedia maklum, di perpustakaan terlampau banyak buku, jadi ia akan mengambil masa yang sangat lama sekiranya kita perlu pergi dan mencari satu persatu. Jadi dengan hanya melayari laman web perpustakaan, kita telah menjimatkan banyak masa dan turut memudahkan kita mencari buku tersebut. Contoh yang paling dekat ini saya tunjukkan adalah laman web perpustakaan Hamzah Senda USM, iaitu di elab.usm.ny. Laman web ini adalah merupakan laman web perpustakaan utama yang digunakan oleh para pelajar untuk mencari buku-buku rujukan yang mereka kehendaki. Okey, yang kelima adalah e-book ataupun jurnal. Pencarian sumber sejarah dalam talian secara tidak langsung telah banyak membantu para ahli sejarah dan pelajar untuk memperoleh buku atau jurnal. Seperti yang kita sedia maklum, bahan-bahan yang buku-buku ataupun bahan berkaitan sejarah banyak ditulis oleh ahli sejarah luar negara dan banyak juga diterbitkan di luar negara. Jadi buku-buku tersebut tidak dijual di Malaysia, dan sekiranya kita sebagai seorang pelajar sejarah ataupun seseorang ahli sejarah ingin mendapatkan buku tersebut, kita perlu membelinya secara dalam talian. Dan laman web yang banyak banyak menjual buku berkaitan dengan sejarah ni adalah antaranya ialah Amazon. Amazon ni dia banyak buku-buku buku-buku sejarah daripada penerbit-penerbit luar negara ataupun daripada hasil tulisan ahli sejarah di luar negara. Kita boleh layarinya di www.amazon.com, dan beberapa buku tersebut telah disediakan dalam dua versi, iaitu versi cetak dan juga versi e-book. Dan kita boleh memilih sama ada kita ingin membeli versi cetak ataupun versi e-book. Bagi jurnal pula, sekiranya kita ingin mencari jurnal-jurnal luar negara, kita boleh mengaksesnya di laman web Google Scholar ataupun JSTOR. Dua laman web ini adalah laman web yang sangat popular dan menjadi kebiasaan kepada para pelajar sejarah untuk mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan sejarah. Jadi sekiranya kita ingin mengakses jurnal dalam Malaysia pula, kita boleh layari laman web jurnal sejarah dan jurnal At-Tamadun yang banyak memuat naik bahan berkaitan dengan sejarah. Dua laman web ini adalah laman web yang diiktiraf jurnal-jurnalnya yang diiktiraf kesahihan jurnal-jurnalnya. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada rakan saya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan isi yang kedua bagi kepentingan pencarian sumber sejarah dalam talian, iaitu ketersampaian verifikasi atau dikenali sebagai kritik sumber. Baiklah, apakah yang dimaksudkan verifikasi atau kritik sumber ini? Baiklah, verifikasi adalah penilaian terhadap sumber sejarah. Penilaian sumber sejarah secara verifikasi ini akan menjadikan sumber yang diperolehi itu asli dan sahih. Baiklah, verifikasi ini ataupun kritik sumber boleh didefinisikan sebagai penilaian terhadap sumber sejarah bagi memastikan sumber yang diperolehi itu asli dan juga sahih. Baiklah, ada beberapa tokoh memberikan pandangan tentang apakah yang dikatakan kritikan sumber. Menurut tokoh R.G. Collingwood menyifatkan kaedah kritikan sumber ini sebagai kaedah kritikal kerana proses ini sangat penting dalam membuat penilaian sama ada objek dan maklumat yang digunakan itu benar ataupun palsu. Baiklah, menurut Sutralingga 1985 pula, beliau mengatakan kritikan bukanlah satu pendirian yang negatif, tetapi satu ujian untuk mengesahkan ataupun menyangkal kebenaran sesuatu historiografi itu. Ia juga dianggap sebagai salah satu usaha untuk memastikan keturunan sesuatu sumber yang kita perolehi. Baiklah, verifikasi sumber ini tidaklah terhad kepada jurnal, artikel,
majalah atau buku sahaja, tetapi ia juga boleh diaplikasikan kepada penilaian terhadap sumber yang kita perolehi daripada internet. Dalam konteks ini, disebabkan adanya sumber sejarah yang kita perolehi daripada pelbagai platform, ini menyebabkan timbulnya isu kesahihan setiap sumber yang kita dapat. Oleh itu, kritikan sumber perlu dijalankan dan juga ditingkatkan secara kritis. Baiklah, berdasarkan sumber sejarah yang diperolehi daripada internet, ketersampaian verifikasi ini dapat dilakukan terhadap pelbagai sumber yang diperolehi. Namun, sumber sejarah yang digunakan ini haruslah benar-benar terbukti sesuai mengenai sesuatu peristiwa yang dikaji. Maka, untuk menguji sejauh mana kebenaran sesuatu sumber ini, pengkaji sejarah haruslah melakukan kritikan sumber. Baiklah, kritik sumber ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama, kritik kedalaman dan juga kritikan luaran. Baiklah, saya akan menjelaskan apakah itu dikatakan kritikan luaran atau juga dikenali sebagai kritikan eksternal. Baiklah, kritikan luaran ini akan dilakukan dengan cara melihat jenis kertas, jenis tulisan ataupun jenis huruf yang digunakan. Sebagai contoh, kalau kita dapat manuskrip, kita akan tengok apakah jenis kertas yang digunakan, jenis tulisan yang digunakan dan juga jenis huruf yang digunakan. Kaedah luaran ini untuk memfokuskan untuk mengetahui kerangka waktu sesuatu sumber sama ada mengikut zaman ataupun tempoh masa tertentu. Baiklah, walaupun sumber sejarah yang diperolehi daripada internet, namun kaedah ini juga boleh dilihat kerana terdapat laman web ataupun ada beberapa laman web yang menawarkan gambar manuskrip. Baiklah, sebagai contoh, kami memperolehi dua laman web yang menawarkan gambar bukti sumber manuskrip Kerajaan Champa dan juga Kerajaan Melayu. Baiklah, ini merupakan pautan yang anda semua boleh akses untuk melihat manuskrip Champa dan juga Kerajaan Melayu. Oleh itu, untuk memastikan gambar yang kita perolehi ini sahih ataupun tidak, kritikan luaran bolehlah dijalankan. Sebagai contoh, ini merupakan manuskrip Melayu Champa yang kami perolehi dari laman web yang tadi tu. Melalui gambar ini, mungkin ujian terhadap jenis kertas kita tidak dapat lakukan, tetapi kita boleh membuat kritikan luaran dari segi jenis tulisan yang digunakan dan juga jenis huruf yang digunakan. Hal ini dapat memastikan sama ada manuskrip Melayu Champa ini benar ataupun palsu. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kaedah yang kedua, iaitu kritikan dalaman yang juga dikenali sebagai internal process. Ini untuk melihat secara kritis terhadap isi-isi yang terkandung dalam sumber yang dijumpai. Sama ada sumber itu boleh dipercayai ataupun tidak. Ataupun kritikan dalaman ini juga dikenali sebagai kritikan kredibiliti sesuatu sumber. Menurut Abaya 2002, proses kritikan dalaman ini bertujuan untuk memastikan rasional dan kemunasabahan yang terdapat dalam isi kandungan sesuatu sumber itu. Dalam konteks ini, sumber-sumber internet yang diperolehi seperti jurnal, petikan dan fakta mestilah diselidik dengan teliti. Baiklah, secara kesimpulannya, kritikan dalaman ini dilihat dari segi kandungan sumber. Kandungan dari segi faktanya, contoh faktor-faktor kemunculan Melayu, betul atau tidak, itu merupakan faktor-faktor kemunculan Melayu. Pengkaji sejarah haruslah melihat secara detail dan mengkaji dari mana faktor itu diperolehi. Baiklah, dalam hal ini kerana laman-laman web yang mengeluarkan fakta
yang tidak benar atau kurang tepat tentang fakta sejarah seperti blogspot, petikan atau ulasan dari Facebook juga wujud. Ini akan menyebabkan kajian dan fakta yang dikaji oleh pengkaji sejarah salah. Baiklah, sekiranya kritikan dalaman ini tidak dibuat, fakta atau kajian yang dilakukan oleh pengkaji sejarah akan menjadi tidak tepat dan juga salah. Fakta-fakta daripada laman web, blogspot, Facebook ini boleh diragui kerana terdapat beberapa blogspot ataupun laman web yang tidak menyatakan dari mana sumber atau fakta yang diperolehi, ataupun segelintir penulis fakta juga bukan daripada golongan ahli sejarawan. Oleh itu, kepelbagaian sumber yang boleh diperolehi melalui internet menyebabkan pengkaji sejarah perlulah lebih bersifat kritis untuk memerhatikan sumber-sumber sejarah. Menurut Gilbert G. Graham 1957, kekeliruan seseorang terhadap sumber sejarah mempunyai dua sebab. Yang pertama adalah kekeliruan sumber maklumat dalam usaha menginterpretasi sesuatu sumber. Yang kedua adalah kekeliruan terhadap sumber format ataupun kekeliruan yang disengajakan. Oleh itu, kritik sumber yang dilakukan sebagai alat pengecaman untuk mengesan sebarang kekeliruan sumber sejarah yang berlaku. Misalnya, setelah kritikan eksternal, selanjutnya kritikan internal dijalankan bagi melihat isi kandungan sesuatu sumber. Kesimpulannya, wujudnya penggunaan teknologi, maklumat dan komunikasi telah memperbanyakkan lagi sumber sejarah yang boleh diperolehi daripada laman-laman internet ataupun atas salian. Oleh itu, telah menyebabkan kaedah kritik ini diutamakan oleh pengkaji sejarah dalam kaedah pencarian bahan dalam talian. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah, saya Nur Syahira dan saya akan teruskan kepada kepentingan yang ketiga, iaitu pentafsiran sumber memudahkan proses interpretasi. Okey, proses interpretasi sumber ini merupakan proses ketiga yang dilakukan selepas proses heuristik dan juga kritikan sumber. Interpretasi ini dapat didefinisikan sebagai satu tafsiran dan juga penjelasan berkaitan dengan makna, tujuan, implikasi dan sebagainya yang merujuk terhadap satu peristiwa. Okey, proses interpretasi ini secara umumnya merupakan penafsiran semula oleh penyelidik tentang fakta-fakta yang mungkin boleh terjadi terhadap maklumat yang diperoleh. Penafsiran tersebut boleh bergantung kepada sudut pandangan seseorang itu untuk mentafsir sesuatu peristiwa sejarah. Malah, penafsiran tersebut boleh diterima selagi ianya tidak lari daripada ketepatan fakta. Dalam konteks melalui kaedah pencarian bahan dalam talian bagi penyelidik sejarah ini, proses interpretasi ini menunjukkan bahawa kajian sejarah sebagai suatu peristiwa dapat diungkap kembali oleh pengkaji melalui pelbagai sumber secara dalam talian seperti laman web, sehingga maklumat itu dapat menyokong untuk menjalankan proses interpretasi ini. Kemunculan teknologi maklumat dan komunikasi dengan menggunakan internet ini telah menjadikan internet sebagai ruang baru dalam penyelidikan sejarah, sekaligus telah memudahkan semua proses bermula dari proses heuristik, kritikan sumber dan juga menginterpretasi sumber-sumber yang dikumpul. Okey, namun dengan munculnya kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi ini telah menyebabkan ramai individu dan ahli sejarah yang menimbulkan keraguan dengan mempersoalkan tentang keaslian dan ketulinan sumber yang diperoleh melalui internet ini. Hal ini kerana menurut Muhammad Yusuf Ibrahim, sumber dalam tafsiran sejarah adalah memberikan penerangan dan gambaran yang sewajarnya tentang sesuatu peristiwa yang berlaku dalam suatu tempoh yang lalu
dan bukan yang dihayalkan semata-mata dengan kesejahteraannya tidak pula dapat dipertanggungjawabkan. Dan pernyataan Yusuf Ibrahim ini telah disokong oleh pernyataan Benedetto Croce yang menegaskan bahawa sejarah yang tidak dikaitkan dengan dokumen adalah sejarah yang tidak dapat disahkan kebenarannya, malah tidak boleh dianggap sebagai sejarah. Oleh itu, seseorang penyelidik sejarah itu haruslah memastikan sumber yang diperoleh itu boleh dipercayai serta tiada keraguan tentang faktanya dengan mencari, mengumpul dan juga memilih sumbernya. Proses interpretasi ini boleh dijalankan dengan merujuk sumber yang asli dan tulen dengan merujuk kepada rekod-rekod kerajaan. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya rekod-rekod kerajaan ini boleh diakses dengan mudah. Caranya ialah dengan merujuk laman-laman web kementerian, kerajaan negeri, parlimen dan juga sebagainya. Dengan cara ini, penyelidik sejarah boleh menjalankan proses interpretasi dengan mudah dengan hanya melayari internet sahaja dan tidak perlu ke setiap negeri demi mendapatkan rekod kerajaan, bahkan boleh menjimatkan masa dan juga kos. Kesahihan dan ketulinan sumber ini juga tidak boleh disangkal kerana bahan yang diperoleh itu merupakan dokumen yang direkodkan oleh kerajaan dan laman tersebut juga boleh dipercayai. Selain itu, sumber sejarah juga boleh diperoleh melalui akhbar dan juga majalah. Namun, seperti yang diketahui, sumber daripada akhbar dan juga majalah ini sukar untuk ditemui. Lebih-lebih lagi jika akhbar yang diperlukan itu merupakan akhbar-akhbar yang lama. Oleh itu, dengan adanya kemudahan teknologi dan komunikasi ini telah menggalakkan agensi-agensi swasta dan orang persendirian untuk memuat naik akhbar-akhbar lama demi rujukan penyelidik sejarah. Misalnya, majalah Kalam boleh dirujuk melalui laman web majalah Kalam. Penyelidik sejarah hanya perlu menaip kata kunci yang berkaitan untuk memulakan pencarian. Selain itu, sumber-sumber yang memerlukan sumber daripada akhbar seperti The Straits Times, Berita Harian, Singapura dan sebagainya boleh diakses melalui laman web e-resources dan penyelidik juga perlu melakukan perkara yang sama dengan hanya menaipkan kata kunci yang berkaitan untuk meneruskan proses pencarian. Apabila sumber-sumber tersebut telah dikumpul, maka penyelidik sejarah boleh menjalankan interpretasi ke atas sumber-sumber tersebut dan boleh juga menggunakan internet dengan menghubungi pakar sejarah yang mahir di seluruh negara berkaitan dengan sejarah yang dikaji. Antara cara yang boleh dilakukan untuk menghubungi pakar sejarah adalah dengan melalui laman sosial seperti Facebook dan juga Twitter untuk menjalankan interpretasi maklumat sumber yang diperoleh. Oleh itu, perkara ini telah membuktikan bahawa sumber yang boleh diperoleh melalui internet menyebabkan pengkaji sejarah boleh melakukan penafsiran sumber sekaligus memudahkan proses interpretasi. Baiklah, secara kesimpulannya, kemunculan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam penyelidikan sejarah bukanlah sesuatu yang asing, malah menjadi suatu keperluan pada masa ini. Kemunculan teknologi maklumat dan komunikasi ini juga memudahkan kerana hanya perlu melayari internet untuk mencari sumber, bahkan kemunculannya menjadi wadah baru dalam pengkajian sumber sejarah. Oleh itu, pencarian sumber dalam talian ini telah menyumbang kepada beberapa kepentingan di dalam penyelidikan sejarah. Antaranya ialah pengumpulan sumber dalam talian ini telah memudahkan proses heuristik dalam sejarah, memudahkan pengkaji dari segi ketersampaian verifikasi atau kritik sumber dalam sejarah dan akan memudahkan penafsiran sumber yang diperoleh walaupun di mana kita berada. Ruang baru dalam penyelidikan sejarah ini juga boleh diterima dalam kaedah sejarah, malah boleh diterima umum dan diguna pakai oleh semua, baik pengkaji sejarah maupun pengkaji yang lain. Bukan itu sahaja, setiap pengkaji sejarah di Malaysia harus mengubah persepsi mereka terhadap pengajaran dan pembelajaran ilmu sejarah dengan menggunakan internet dan harus mengambil inisiatif untuk mempelajarinya. Baiklah, ini merupakan senarai rujukan yang telah kami gunakan. Sekian, terima kasih.